Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat sejahtera. Okey, cikgu harapkan anak-anak murid cikgu semua pada hari ini sihat Okey, sihat dan baik-baik je dekat rumah tu. Okey, jom belajar sejarah bersama cikgu Ainul. Okey, ini adalah gambaran buku teks awak, buku teks sejarah tingkatan 2. Okey. Untuk tahun ni cikgu akan ajar awak okey sejarah tingkatan 2. Okey, dalam sejarah tingkatan 2 ini kita ada 10 bab. Okey, ada 10 bab. Okey, boleh tengok. Okey, ni bab yang pertama, Kerajaan Alam Melayu. Okey, bab yang kedua, Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Bab yang ketiga, Sosio Budaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Bab yang keempat, Agama, Kepercayaan dan Keunikan Warisan Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Bab 5, Kesultanan Melayu Melaka. Bab 6, Kesultanan Johor Riau. Bab 7, Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Bab 8, Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Bab 9, Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Dan bab 10, Sarawak dan Sabah. Okey, ini adalah isi kandungan untuk sejarah tingkatan 2. Okey. Okey, untuk hari ini cikgu akan masuk bab 1 iaitu Kerajaan Alam Melayu dan kita akan masuk subtopik 1.1 sahaja iaitu konsep alam Melayu. Okey, apa yang akan awak belajar untuk subtopik ini? So, awak akan belajar okey, konsep alam Melayu. Okey, awak akan boleh menjelaskan konsep alam Melayu. Apa itu alam Melayu? So, apakah elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang akan awak dapat dalam subtopik ini? So, awak akan dapat menghuraikan kepentingan kedudukan strategik yang menyumbang kepada kemajuan sesebuah kerajaan. Okey, yang seterusnya, apa kemahiran pemikiran sejarah yang akan awak dapat? Okey, awak akan memahami kronologi perkembangan kerajaan alam Melayu. Apa maksud kronologi ini? Kronologi ini adalah rentetan peristiwa yang berlaku secara berturut-turut. Kita panggil kronologi. Ni awak dah belajar tingkatan 1 ni. Apa maksud kronologi? Okey, ini gambaran, okey, sinopsis untuk subtopik kita pada hari ini. So, apa itu alam Melayu? Okey, alam Melayu tu merangkumi gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Alam Melayu juga dikenali dengan pelbagai istilah kepulauan Melayu dan dunia Melayu. Okey, alam Melayu ni saya yakin dan percaya kebanyakan daripada awak akan fikir alam Melayu ni dekat tanah Melayu je kan? Sebab kita je yang dipanggil tanah Melayu kan? Tak salah tu. Sebenarnya alam Melayu ini sangat luas. Okey, sangat luas. Bukan Malaysia saja, bukan tanah Melayu saja alam Melayu tu. Alam Melayu tu maksud dia satu kawasan. Satu kawasan, kita panggil satu kawasan Melayu. Okey, yang dalam kawasan tu, dalam alam tu banyak negara. Okey. So, istilah ni akan berbeza ikut peredaran zaman. Contoh dia, kalau awak masih ingat tak pentas Sunda? Kita belajar pada tingkatan 1 dulu. Okey, ingat tak negara-negara yang berada pada pentas Sunda?
Okey, saya yakin dan percaya ada di kalangan awak yang masih ingat negara-negara yang berada di pentas Sunda. Pentas Sunda inilah kerajaan alam Melayu. Tapi dulu panggil pentas Sunda. Lepas tu dipanggil pula Kepulauan Melayu. Lepas tu dipanggil pula Dunia Melayu. Okey, okey, tempat yang sama, cuma nama yang berbeza. Okey, so apa yang perlu awak belajar? Awak kena tahu manusia yang tinggal di kawasan alam Melayu ni, okey, berkongsi tamadun yang sama. Okey, dari segi kepercayaan, dari segi asal-usul keturunan, dari segi bahasa, dari segi budaya dan dari segi masyarakat. Okey, kita tengok dari segi kepercayaan. Kepercayaan. Kita ambil perbandingan antara kita sendiri, okey, di Malaysia, di tanah Melayu, dengan masyarakat di Brunei contoh dia, okey. Okey, kalau kita beragama Islam, betul? Masyarakat dekat Brunei dia tak beragama Islam. Mereka pun beragama Islam kan? Walaupun kita negara yang berbeza, tapi kita berada dalam rumpun yang sama. Okey, kawasan yang sama. Okey. So, negara-negara yang berada dalam alam Melayu ini, dalam rumpun Melayu ini, selalunya mempunyai kepercayaan yang sama. Okey, kalau kita ambil dari segi beragama Islam, majoritinya masyarakat di alam Melayu ini majoritinya beragama Islam. Tidak kurang juga yang beragama lain-lain, beragama sama ada India, China, okey, dan sebagainya. Okey, asal usul keturunan. Okey, saya sendirilah kalau saya tanya awak kan. Okey, awak tahu tak asal usul awak? Awak mesti cakap awak tahu asal usul awak kan? Mesti tahu dan mesti kena ambil tahu. Jangan tak tahu asal usul sendiri. Okey, itu sejarah kita, sejarah diri kita kena tahulah. Okey, kalau saya tanya mak ayah orang mana, awak mesti cakap. Contohlah mak orang Negeri Sembilan. Ayah orang Perak. Okey, kalau ayah orang Perak, atuk orang mana? Okey, atuk pun orang Perak. Okey, kalau atuk orang Perak, moyang orang mana? Kemungkinan, bukan kemungkinan kebanyakan daripada kita, tok nenek kita, moyang kita, mungkin asal daripada negara lain. Contoh dia, negara yang paling hampir dengan kita lah. Thailand, Indonesia, Brunei, Filipina. Yang dekat-dekat dengan kita lah. Ada macam tu. Sebab itu, kita boleh kenal. Kalau kita berada dalam rumpun yang sama, so keturunan kita pun berasal daripada kelompok yang lebih kurang sama. Okey, bahasa. Bahasa pun sama. Lebih kurang sama kita gunakan bahasa kita. Budaya pun sama. Masyarakat pun lebih kurang sama. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, konsep alam Melayu boleh dilihat dari 3 sudut. Okey. Sudut geografi, sudut bahasa dan sudut budaya. So, kena ingat, okey, konsep alam Melayu ini boleh dilihat dari 3 sudut. Apa yang perlu awak faham ni konsep alam Melayu ni? Maksud dia, okey, negara-negara yang berada dalam Kepulauan Alam Melayu ini selalunya berkongsi tiga yang sama ni. Geografi, bahasa dan budaya. Kita akan pergi satu persatu. Okey, kita tengok dari sudut geografi. Awak belajar geografi kan? Maksud dia kawasan, tempat, struktur muka bumi. Okey, kita tengok dari sudut geografi. Okey, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi Nik Abdul Rahman, iaitu ahli arkeologi, mengatakan alam Melayu meliputi kawasan dari Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua Nugini, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik dan sampai ke Taiwan. Okey, ni dia ada tunjuk dia ada tunjuk kawasan-kawasan ataupun negara-negara yang berada dalam alam Melayu. So, saya besarkan peta ni.
Ha, nampak? Okey, nampak? Ni antara negara-negara kalau mengikut Profesor tadi, ni adalah antara kawasan-kawasan yang dikatakan dalam alam Melayu. Ni maksud dia kawasan lah ni, kawasan ni kawasan ni. Kawasan ni maksud dia negara-negara yang berada dalam kawasan ini berkongsi budaya yang sama, bahasa yang lebih kurang sama, kepercayaan yang sama, masyarakat yang sama. Okey, ini mengikut kata profesor tadi itulah. Okey, kita tengok tokoh yang seterusnya pula. Okey, Abdul Hadi Haji Hassan, ahli akademik mengatakan alam Melayu merupakan suatu lingkungan geografi yang luas meliputi Kepulauan Melayu sehingga selatan Thailand. Okey, Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendekar Dr. Ismail Hussein, ahli bahasa dan budayawan, mengatakan dunia Melayu meliputi selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, segenting Kra, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina. Okey, saya besarkan peta ini untuk lebih jelas. Okey. Sama kan? Lebih kurang saja dengan peta yang kita tengok sebelum ini. Tengok kawasan yang sama juga. Okey, ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura, Indonesia, Filipina. Ni Thailand. Ni Sumatera. Okey. Tokoh yang seterusnya, Alfred Russel Wallace, sarjana barat, mengatakan Kepulauan Melayu meliputi tanah Melayu hingga Tenasserim dan Kepulauan Nicobar, Filipina dan Kepulauan Solomon hingga Papua Nugini. Okey, Profesor Dr. Ding Chu Ming mengatakan dunia Melayu merupakan sebuah kawasan yang luas meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand dan Filipina. Okey, ini dikatakan oleh tokoh tadi tu. Okey, kan sama sahaja. Lebih kurang sama je kan? Dengan yang sebelum ini. Ini atas kajian yang dibuat lah. Okey, kalau tadi tentang geografi. So, kita tengok dari sudut bahasa pula. So, dari sudut bahasa, sebenarnya atas kajian telah dilakukan, memang ada persamaan bahasa. Ada persamaan bahasa antara negara-negara yang berada dalam rumpun alam Melayu ni. Berada dalam rumpun Melayu ni. Kalau kita tengok ini jadual ni, persamaan bunyi perkataan bagi beberapa etnik di tanah, di alam Melayu. Okey, kita tengok bahasa Melayu Malaysia. Okey, bahasa Melayu Malaysia, 4, dia kata 4. Kalau bahasa Jawa Indonesia, dia kata 4. Kalau bahasa Melayu Brunei, dia kata 4. Kalau bahasa Filipina, bahasa Tanggalok, dia kata 4. Kalau Melanau, iaitu di Sibu, Sarawak, kata 4. Kadazan Dusun di Sabah kata 4. Okey, dengar 5 pula. 5. Bahasa Melayu Malaysia kata 5. Bahasa Jawa cakap 5. Bahasa Melayu Brunei kata 5. Tagalog Filipina cakap 5. Melanau kata 5. Ada makcik 5 pula kat sini ya. 5. Kadazan Dusun kata 5. Okey, apa pandangan tokoh kita yang seterusnya, tokoh bahasa ini? Mengatakan bahasa Melayu telah digunakan secara meluas di alam Melayu sejak awal Masihi lagi. Sifat orang Melayu yang gemar berlayar telah mengembangkan lagi bahasa Melayu ke alam Melayu. Tambahan pula, sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah dipelajari membolehkan bahasa ini diterima di alam Melayu. Okey. Dalam erti kata yang lain, okey, manusia yang berada dalam rumpun yang sama ini menggunakan bahasa yang lebih kurang sama. Dia tidaklah mengatakan bahawa 100% sama. Okey, bukanlah 100% sama, tetapi ada persamaan untuk beberapa perkataan. Kalau kita bandingkan kita dengan Singapura, sama je.
Kalau kita bandingkan kita dengan Brunei, sama je. Cuma mungkin logat itu berbeza. Kalau kita bandingkan kita dengan Indonesia, hampir sama. Okey, cuma mereka ada logat yang tersendiri kan. Okey, kalau kita tengok bahasa kita dengan Filipina, saya bagi contoh. Kalau awak selalu tengok cerita Filipina petang-petang tu, okey, kalau Filipina dia bercakap perkataan anak. Kalau kita anak kan, kita panggil anak kan. Bahasa Filipina pun dia panggil anak juga. Sama je macam kita. Okey, yang lain-lain tu tak samalah, tapi ada beberapa perkataan yang sama. Okey, ada student tanya saya, "Cikgu sama, kenapa yang lain-lain tu tak sama?" Okey. Memanglah kita memang berada dalam rumpun yang sama, tapi bahasa kita tidak semestinya 100% sama. Apa yang buat berbeza adalah peredaran zaman lah, okey, peredaran zaman. Contoh dia kalau kita bagi contoh Filipina, kenapa bahasa dia kalau kita tengok dia lebih kepada bahasa Inggeris. Okey. Dia memang ada bahasa dia sendiri, tapi kebanyakan kalau kita tengok rakyat dia banyak campur antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, kerana kita tengok juga siapa yang datang menjajah dia, menjajah negara dia satu ketika dahulu. Dia bergantung juga kepada penjajah. Okey. Okey, apapun kesimpulan untuk bahasa ini, kita yang berada dalam rumpun Melayu ini menggunakan bahasa yang lebih kurang sama. Okey. Ciri yang seterusnya iaitu budaya. Okey, budaya kita lebih kurang sama juga kalau kita tengok. Okey, kita tengok dulu budayawan Datuk Aziz Rahman ini mengatakan, budaya di alam Melayu telah berkembang maju dengan munculnya beberapa kepandaian tertentu dalam bidang kesenian. Okey, antaranya termasuklah pembuatan gangsa dan seni mempertahankan diri. Okey, kedua-dua kepandaian ini merupakan ciptaan asli di alam Melayu. So, awak kena ingat, okey, pengkaji sejarah ini pun telah mengatakan bahawa kesenian, contoh dia macam pembuatan gangsa ini dan seni mempertahankan diri ini memang warisan. Maksudnya warisan di alam Melayu. Okey, selain itu nilai-nilai serumpun wujud dalam masyarakat alam Melayu. Contoh dia gotong royong. Okey, dalam aspek seni persembahan pula munculnya wayang kulit di Kelantan dan Pulau Jawa. Okey, kalau membicarakan tentang budaya ini, okey, kalau kita tengok daripada seni, kalau diceritakan dekat sini dari segi contoh dia wayang kulit, seni persembahan tu wayang kulit. Dekat Malaysia, terutama sekali dekat Kelantan, ada wayang kulit. Sama juga dengan Pulau Jawa, lebih kurang je sama. Kita punya lebih kurang je sama. Okey, kalau kita tengok dari segi seni mempertahankan diri, kita tengok silat kan. Okey, saya ada ni gambar silat. Okey, tengok. Hebat tak silat? Oh, hebat sungguh. Okey, kita tengok silat ini, kalau kita pandang ini, kita rasa macam orang kat Malaysia je bersilat kan. Tak, sebenarnya silat ini adalah seni mempertahankan diri, warisan daripada alam Melayu itu sendiri. Apa itu alam Melayu? Kat mana itu alam Melayu yang telah saya sebutkan sebelum ini, itulah yang saya sebutkan. So, negara-negara yang berada di alam Melayu ini ada seni mempertahankan diri. Mereka pun ada silat. Okey, kita rasa kita je ada silat dah, Indonesia pun ada silat. Okey. Okey, okey, saya tahu ni saat-saat yang ditunggu-tunggu oleh semua. Okey, kerja rumah dan latihan. Okey, untuk kerja rumah awak, okey, yang pertama, cikgu nak awak salin nota
dalam buku nota awak. Okey, salin nota dalam buku nota awak. Okey, buku nota awak ini, okey, kalau rasa nak pakai buku baru, okey, boleh silakan. Tapi jika awak rasa awak nak guna buku yang lama, awak nak sambung saja, okey, amat digalakkan. Okey, sambung-sambung saja daripada buku yang lama, daripada tingkatan 1 itu tidak menjadi masalah. Okey, boleh sambung sahaja kalau masih ada ruang untuk awak menulis. Kalau rasa tak selesa nak pakai buku baru pun tidak menjadi masalah. Okey, salinlah nota. Macam mana nak salin nota ni? Tengok balik slide yang cikgu telah sediakan. Nota dalam slide itu salinlah dalam buku nota awak. Salin cantik-cantik mengikut kreativiti awak. Jangan ada yang tak salin nanti sampai satu masa memang cikgu akan kutip buku awak dan awak memang dikendaki menghantar buku nota awak. Itu nanti satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Okey, yang kedua, latihan. So, latihan cikgu akan berikan dalam grup. So, tolong cek dalam grup kita, okey? Okey, sebelum cikgu mengundur diri, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua kerana menonton. Terima kasih juga kerana memahami apa yang cikgu ajar. Okey, seandainya awak menghadapi kesukaran, sama ada awak tak faham di mana-mana, okey, boleh WhatsApp cikgu semula, boleh tanya cikgu semula, boleh PM cikgu. Cikgu, saya tak faham lah cikgu. Tak faham kat mana? Tak faham dekat sini, kat sini, kat sini. So, saya akan terangkan semula kepada awak. Jangan ada yang call, cikgu saya tak faham semua. Itu memang cikgu pun tak faham kat awak. Okey. Okey, apapun, okey, cikgu berharap awak akan dapat manfaat daripada video yang cikgu telah sediakan ini. So, awak akan dapat ilmu. Ingat, walaupun awak berada di rumah, jangan lupa untuk study, terutama sekali dalam subjek sejarah. Okey, sebelum cikgu mengundur diri, okey guys, jangan lupa untuk subscribe video yang cikgu telah sediakan ini. Okey, Assalamualaikum. Bye.